Okay, ready? Okay. Okay. Okay, everyone ready? Okay, start. Okay, saya nak beritahu kamu semua ni, okay, ada apa? Ada berita bagus, okay. SPM dia delay, okay, mengikut notis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, so kamu semua memang nasib baik. Peperiksaan SPM akan ditangguhkan, okay, kecuali UPSR dan PT3 dibatalkan, okay. Saya tak berapa kamu suka tentang berita ini tak, okay. Tapi saya rasa kalau boleh tolong habiskan periksa SPM lah. Okay, yang malang sekali UPSR dan PT3, okay, periksa mereka sudah dibatalkan. Mungkin kena tunggu sampai next year. Kalau saya tak silap lah. Okay, so macam mana kamu semua rasa? Okay ataupun tidak okay? Tak okey lah cikgu. Hah? Tak okay? Ya, tak okey. Kerana masalah sekarang ni, okay, kita pun tak tahu bila boleh habis ini lockdown tau lah. Okay, dia mungkin sampai bulan Mei tau lah. Mungkin lah. Sekarang kita dah, kan sekarang dia sampai bulan April kan. Okay, kalau tengok kalender saya di sini, dia sampai 28. Dan kita pun tak tahu bila dia akan habiskan lockdown ni. Okay, tapi sekarang ada good news lah. Okay, penyakit ni ada sedikit slow down. Okay, sekarang harap-haraplah. Okay, saya tahu kamu semua ni belajar. Yes, kalau boleh batalkan. Tapi kalau this year mereka batalkan SPM untuk kamu semua macam itu UPSR dan PTG itu, jangan lupa next year mereka akan langsung juga. Okay. Okay, kerana kalau boleh habiskan, kalau batalkan, kalau saya tidak silap, okay, itu reaksi daripada ibu bapa untuk belajar UPSR dan PT3, okay, tentang periksa mereka sudah dibatalkan. Memang satu mix lah. Tapi untuk SPM, saya rasa ibu bapa akan buat bising lah kalau betul-betul batalkan, terutamanya SPM, SPPM dan SDAM. Okey, kalau mereka batalkan, ibu bapa akan buat bising. Tapi UPSR dan PT3, kalau saya tidak silap, okey, ada 50-50 lah. Tapi saya rasa ibu bapa pun dah buat bising lah. Okey, kita kena tengok lah. Okey. Tak apa, kita masih langsung belajar. Okey, sekarang adalah satu peluang yang bagus untuk jadi semi profesional ahli ekonomi. Okey, apa yang kamu sudah belajar dalam kelas ekonomi boleh cuba aplikasikan dalam macam mana nak menstimulasikan ekonomi Malaysia kepada tahap yang stabil. Okey? Cuma jadikan wabak COVID-19 ni sebagai case study lah. Okay. Okay. Ini kita masuk ke belanjawan negara. Okay.
Okey, belanjawan negara biasanya kita tahulah tentang bajet dah. Kita asyik dengar itu bajet-bajet. Okey, sebenarnya belanjawan negara dia sangat penting. Okey, kerana kerajaan kena buat satu anggaran. Okey, 2019, okey, tentang mereka kena macam mana nak membelanjakan wang ni. Okey, biasanya tujuan dia membelanjakan wang ni biasanya adalah semua ni. Okey. Pertama, okey, tujuan belanjawan negara ialah memastikan peruntukan dikawal agar jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil negara. Macam ini memang sangat normal lah. Macam kamu semua ni, okey, dapat wang saku yang diberikan oleh ibu bapa, kamu kena buat sedikit bajet kan. Okey, okey, macam Seri, okey, RM250 wang saku sebulan. Contoh saja, jangan buat bising ah. Contoh saja, okey. RM250, okey, kamu akan buat apa? Kamu pergi beli makanan di sekolah, okey. Selepas itu, kamu buat sedikit saving. Okey, sebenarnya negara Malaysia pun sama juga. Kena buat sedikit peruntukan. Okey, anggaran tu memang sangat penting. Walaupun dia adalah anggaran, jangan lupa. Kalau dia melebihi hasil negara A, okey, Malaysia akan menghadapi masalah sikit. Kerana kamu terpaksa pinjam daripada negara luar ataupun pinjam daripada KWSP. Okey, so belanjawan negara biasanya tidak boleh melebihi bajet yang sudah diperuntukkan. Okey. Nah, ini biasanya mempengaruhi aktiviti ekonomi yang diingini. Okey, belanjawan negara biasanya mereka kena buat sedikit-sedikit ekonomi macam stimulus. Okey, stimulus semasa ekonomi Malaysia macam 2008. Okey, mereka kena menstimulasikan ekonomi itu berdasarkan belanjawan negara. Okey, dan biasanya belanjawan negara biasanya yang paling penting adalah untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Bermaksud kalau ada pertumbuhan ekonomi macam 7% dalam GDP, okey, bermaksud negara Malaysia sangat bagus. Okey, faham tak? Okey. Dan kedua yang paling penting, mencapai kestabilan ekonomi dengan mengawal kadar inflasi dan pengangguran. Okey, ini memang sangat penting. Kalau sebuah ekonomi dia ada stabil, okey, kadar inflasi sebenarnya turun sikit dan pengangguran sedikit, 0%. Tapi kamu kena faham sekarang wabak COVID-19 menjejaskan ekonomi Malaysia dan juga ekonomi sedunia. Okey, ini jangan lupa kita banyak orang kehilangan kerja. Kalau kamu ada baca surat khabar macam berita harian, kamu ada nampak tak orang yang tidak ada rumah diberikan tempat perlindungan dan kerajaan kata kena bagi mereka sedikit wang saku, 1,600. Okey? Dan akan diberikan pulang pekerjaan selepas wabak COVID-19 habis. Okey? Jangan lupa kerajaan Malaysia akan menghadapi masalah belanjawan negara. Biasanya dia akan melebihi jumlah hasil negara. Kena tahu kenapa? Kerana COVID-19 memang menjejaskan ekonomi Malaysia sangat teruk. Okey, kita tiada kerja, kena duduk di rumah. Okey, dan kerajaan kena bagi itu pandang prihatin rakyat. Okey, kan kamu pernah dengar tak pandang prihatin rakyat? Jangan berlalu, kamu semua ni kita dapatlah ada RM200. Okey, untuk pelajar college. Okay? So, ada apa-apa respons tak? Jangan duduk kat sana tengok, okay, bagi sedikit respons. Okay? Faham tak? Faham, cikgu. Okay. Okay, ini. Biasanya kamu kena faham, kerajaan Malaysia buat itu belanjawan ada dua jenis. Okay? Biasanya dia adalah belanjawan, okay,
biasanya dalam semua ni, okey, perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, perbelanjaan mengurus biasanya kita ternamakan, okey, itu UTC, okey, kamu nak buat pasport, kena buat lesen pemandu yang bagus. Siapa ada lesen? Memandu? Ada tak? Siapa sudah ambil itu ujian utang? Ada tak? Farid ada tak? Tak ada. Farid ada tak? Oh, sudah pi. Wow. Okey, motor. Okey. Lesen, okey. Kalau kamu nak buat itu, membawa itu lesen motor, okey, jangan lupa kena pergi UTC. Okey. Jangan bimbang. Kamu boleh buat dalam talian online. Okey. Dan saya pun kena tolong bapa saya buat itu apa? Tenaga Nasional Berhad Malaysia. Kerana nak bayar bil elektrik pun kena bayar berdasarkan secara online. Okey. Dan biasanya jangan lupa, okey, ini kalau kerajaan nak tapak wang, okey, biasanya pendapatan mereka adalah hasil cukai dan hasil bukan cukai. Okey, hasil cukai kamu pun tahulah, okey. Jangan lupa kalau kamu terbaca cukai langsung dan cukai tidak langsung, itu ada hasil kerajaan. Okey, kalau hasil bukan cukai, kamu kena bayar itu saman. Okey, sekarang saya tak tahu wang Malaysia ada banyak tak, tapi apa yang saya tahu, banyak orang melanggar itu perintah gerakan kawalan. Okey, on the spot RM1,000 denda. Okey. Dan biasanya rakyat Malaysia kata, wah, kerajaan Malaysia banyak wang kerana denda. Okey, sebenarnya tidak. Malaysia sudah tiada wang kerana sudah bayar stimulus kepada rakyat Malaysia. Okey, untuk beli keperluan harian. Okey. Okey. Belanjawan negara boleh dibagi kepada 3 jenis. Okey. Ini belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan defisit. Okey. Okey. Confused? Okey, ataupun nak tidur? Okey kan? Kalau going once, going twice, tiada apa-apa respon, saya akan terimakan jawapan adalah ya. Okey. Okey. Belanjawan seimbang. Okey. Definisi belanjawan seimbang biasanya, okey, jumlah keadaan, okey, hasil kerajaan adalah bersamaan dengan jumlah perbelanjaan kerajaan. Ini bermaksud dia adalah seimbang. Okey, dia ada defisit, dia ada lebihan. Okey, bermaksud dalam bahasa Cina kita panggil ngam-ngam saja. Okey. Di mana jumlah hasil kerajaan okey sama dengan jumlah apa yang mereka sudah dibelanjakan. Okey. Biasanya jenis belanjaan ini okey berlaku adalah untuk mengukurkan kedudukan kewangan sektor awam dan kestabilan ekonomi. Okey. Biasanya kalau ekonomi yang betul-betul stabil, okey, kerajaan akan menggunakan belanjawan itu untuk apa? Mengukurkan kedudukan kewangan sektor awam, di mana biasanya dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Okey. Dan biasanya ini bermaksud belanjaan kerajaan betul-betul sangat optimum, di mana mereka betul-betul tidak membazirkan belanjawan itu. Okey, kerana di mana semasa ekonomi bagus, yang paling penting, okey, sistem kewangan Malaysia adalah sihat. Okey, dan biasanya kalau kamu nampak zaman itu adalah zaman 97. Okey, 97 walaupun adalah krisis kewangan Asia, jangan lupa Malaysia betul-betul boleh stabilkan sampai 98. Itu adalah menyebabkan Malaysia punya belanjawan, okey, tidak defisit, tidak ada lebihan, tapi cuma seimbang. Kerana kita dapat membuat itu Sukan Commonwealth, di mana kita terdapat banyak pelajar asing datang ke Malaysia.
masa tu memang bagus. Okey, 98 ya. Itu. Memang tu saya macam sama 13 di sekolah di naik tingkatan 1. Okey, Malaysia tu memang betul. Okey. Okey. Ini bermaksud okey, belanjawan seimbang biasanya tidak ada baki. Okey, dan tidak ada perbelanjaan yang biasanya macam membayar hutang. Bermaksud kita punya GDP sangat sihat. Kalau kamu tidak ada baki, okey, untuk membayar hutang. Okey, dan biasanya ini boleh membutuhkan satu jawapan yang tulen. Okey, ekonomi Malaysia 1998, okey, kita punya kewangan Malaysia sangat stabil. Okey, tak ada orang kehilangan kerja. Okey, ekonomi naik, bermaksud ada pertumbuhan ekonomi. Okey? Nak makan, haha. Okey, tak apa, Farid makan, okey? Kerana ini online, okey? Saya faham, okey? Farid, kamu, okey, saya rasa kamu sudah bulan puasa kan? Bulan Ramadan kan? Aina, Farid? Sekarang bulan Ramadan kan? Kalau saya tidak silap. Oh, okey. Okey. Untuk pelajar-pelajar Muslim, kalau kamu nak makan, nak buka puasa, okey, tak apa. Okey, kamu boleh masuk online, okey, lambat sikit, tak apa. Okey, kalau kamu nak makan di depan skrin pun boleh juga, okey. Okey, relax saja, okey. Kerana jangan bimbang. Peperiksaan SPM sudah ditangguhkan. Okey, saya rasa kalau mereka nak tangguh pun tangguh sampai bulan Disember 2020. Okey. So kamu semua ni jangan bimbang lah. Okey. Okey, belanjawan defisit. Okey, ini belanjawan defisit biasanya kamu pun boleh nampak sekarang. Okey, kerana wabak COVID-19 kan, kalau saya tidak silap belanjawan defisit sudah naik. Okey, setiap negara-negara termasuk negara maju macam negara UK, negara US akan mengalami belanjawan defisit. Okey. Okey, belanjawan defisit berlaku kerana jumlah hasil kerajaan kurang daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Okey, ini bermaksud okey, hasil kerajaan Malaysia tidak mencukupi. Okey, dan tiba-tiba kerajaan Malaysia terpaksa membelanjakan berlebihan. Okey, macam sekarang COVID-19. Okey. Dan ini akan membebankan belanjawan Malaysia kerana banyak orang kehilangan kerja, tak ada wang untuk beli keperluan kan. Kalau tiada orang beli keperluan, tak ada business. Okey. Dan ini akan menyebabkan ekonomi runtuh macam negara Venezuela. Okey. Okey. Ini belanjawan defisit. Biasanya ekonomi Malaysia menghadapi masalah pengangguran atau kemelesatan ekonomi. Okey. Kerana kedua-dua faktor ni, dia akan menyebabkan Malaysia ada belanjawan defisit. Okey, macam sekarang. Tapi sebenarnya Malaysia tidak pernah berlaku internal ekonomi Malaysia. Biasanya kita menghadapi ekonomi Malaysia, okey, bukan krisis datang dari negara Malaysia, tapi datang dari luar, di mana faktor utama adalah faktor-faktor luaran. Okey, di mana macam itu COVID-19. Selepas itu trade war US dan negara China. Biasanya ini krisis, okey, negara Malaysia tidak akan berlaku. Tapi biasanya faktor-faktor luaran yang menyebabkan ekonomi Malaysia. Okey. Dan biasanya kalau kamu tengok, okey, sejarah ekonomi Malaysia, sebenarnya orang Malaysia memang boleh kata sangat laki lah.
Okey, kerana kita biasanya tidak menghadapi sebarang masalah kemensitaan ekonomi dalaman, tapi biasanya dari luaran. Okey, macam masalah wabak COVID-19. Okey, ini memang ada salah satu challenge lah. Okey, harap kamu semua ni boleh pergi ke sekolah seperti biasa. Okey, harap-haraplah. Okey, dan ini belanjawan defisit. Okey, biasanya dia akan berlaku ada dua. Okey, kalau peningkatan perbelanjaan kerajaan, okey, dari segi ini perbelanjaan mengurus serta pembelanjaan pembangunan kerajaan. Okey, biasanya kerajaan akan menurunkan kadar cukai. Okey, dan biasanya ini akan lagi membebankan itu belanjawan negara Malaysia. Kerana biasanya kalau kerajaan mengkurangkan cukai, okey, itu hasil kerajaan akan mengkurang. Tapi biasanya kalau peningkatan pembelanjaan kerajaan, okey, kerajaan terpaksa mengkurangkan cukai lah supaya rakyat Malaysia boleh beli barang, kuasa beli yang besar sikit. Okey. Okey. Ini tindakannya dia biasanya adalah untuk mencipta pengeluaran pekerjaan kepada masyarakat dan menambahkan pendapatan individu serta negara. Ini kamu tahu kenapa tak? Ini macam ada sedikit itu dasar-dasar fizikal di mana cukai dikurangkan. Kerana kalau cukai dikurangkan, okey, macam tadi saya jelaskan, okey, pendapatan boleh guna dan kuasa beli masyarakat meningkat. Bermaksud kamu akan beli banyak barang lagi. Okey. Dan kalau kuasa beli masyarakat meningkat, okey, jangan lupa, okey, kamu akan minta barang dan perkhidmatan dalam pasaran akan meningkat. Ini akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Okey, biasanya ini adalah dasar-dasar fizikal. Kalau kamu tengok nota-nota yang minggu lepas, okey, kerana belanjawan defisit, kalau kemensitaan ekonomi, dia akan mengkurangkan cukai. Okey, di mana meningkatkan perbelanjaan kerajaan Malaysia. Okey, yang paling penting rakyat, okey, ada peluang pekerjaan ni. Biasanya adalah projek-projek infrastruktur macam itu, projek MRT. Kamu ada peluang pekerjaan dan kamu mengkurangkan cukai itu, okey, akan menyebabkan pendapatan boleh guna dan kuasa beli masyarakat meningkat. Di mana kamu boleh beli banyak barang lagi, okey, dalam pasaran, okey. Dan ini akan meningkatkan GDP rakyat Malaysia. Okey, sampai 6%. Biasanya kalau kamu tengok negara China GDP biasanya 6.5, okey, sampai 7%. Kerana ini. Okey. Kerana dia meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Lepas tu mengkurangkan cukai. Okey? Faham tak? Okey, kalau ada soalan, kita sambung. Okey, ini belanjawan lebihan. Okey. Okey, belanjawan lebihan biasanya dia akan berlaku kerana jumlah hasil kerajaan lebih daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Ini memang bagus sikit kerana hasil kerajaan melebihi perbelanjaan kerajaan. Tetapi jangan lupa inflasi. Biasanya ini okey akan berlaku kalau negara Malaysia menghadapi masalah inflasi. Okey, dan biasanya dia hendaklah mengkurangkan perbelanjaan kerajaan, okey,
peningkatan cukai atau kedua-duanya secara serentak. Okey. Ini bermaksud kerajaan akan meningkatkan cukai. Okey. Ini adalah macam itu dasar-dasar kewangan. Okey. Kerana kalau inflasi tidak distabilkan, okey, nilai mata wang Malaysia akan jatuh. Okey, tiada orang akan beli made in Malaysia. Okey, faham tak? Okey, belanjawan lebihan biasanya untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Okey, biasanya kerajaan Malaysia kena mengurangkan perbelanjaan mengurus serta perbelanjaan pembangunan kerajaan. Mengurus, okey. Itu kerja-kerja pengurusan, okey, macam pejabat-pejabat di Jabatan Kerajaan. Okey, pembangunan biasanya pembinaan infrastruktur yang baru. Ini kerajaan Malaysia akan meningkatkan cukai. Okey, di mana kadar cukai akan ditingkatkan. Biasanya, okey, pendapatan boleh guna dan kuasa beli masyarakat akan menurun. Kerana dia suruh rakyat Malaysia, okey, pandai-pandailah, okey, mengimbang duit. Kerana semasa umur 11, saya rasa terdengar Bank Negara suruh rakyat Malaysia menampung kerana inflasi di Malaysia masa ada sedikit tinggi. Okey. Kalau inflasi sedikit tinggi, kena jaga sikitlah. Okey. Nilai mata wang akan jatuh dan kamu nak beli barang pun rasa mahal. Okey, biasanya apa yang kamu buat? Okey, kamu kena bayarlah. Okey. Kadar juga tinggi sikit. Okey, supaya kamu boleh menampung. Okey. Dan biasanya ini akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi dalam negara dan tingkat harga umum akan menurun. Okey, kalau ekonomi ada sedikit slowkan, okey, harga barang akan jatuh juga. Dan biasanya, okey, permintaan barang dan perkhidmatan dalam pasaran akan menurun. Okey, dan biasanya masalah inflasi akibat permintaan yang berlebihan dalam ekonomi dapat distabilkan. Ini bermaksud kalau kadar cukai yang tinggi, okey, kamu tidak akan beli barang. Kamu kena jaga-jaga poket kamu. Okey. Dan kalau permintaan itu jatuh, okey, kerana ekonomi itu sudah distabilkan. Okey, kerana pasaran itu sudah turun. Okey, dan biasanya di mana kamu tahu, okey, inflasi sudah ada sedikit stabil. Okey, dan biasanya kamu tengok inflasi dapat dikawal dan kos sara hidup masyarakat telah menurun. Malaysia tu kos sara hidup semakin tinggi kerana inflasi. Kalau negara Malaysia pandai-pandai menggunakan strategi ni, dia dapat menurunkan itu kos sara hidup kerana inflasi sudah jatuh di mana kamu boleh kawal. Biasanya, okey, kamu nak minta itu barang dan perkhidmatan dan pasaran akan menurun. Bermaksud barang itu kamu boleh beli dengan 90 sen, bukan RM3. Okey, bahasa ni kamu akan tengok tu. Okey, kalau kamu pergi ke 7-Eleven, kamu beli Coca-Cola RM2. Kalau kamu pergi ke Speedmart tu, dia suruh kamu bayar RM1.80. Okey. Ini ada sedikit nilai mata wang. Okey. Dan biasanya belanjawan lebihan tu, okey, jangan rasa hairan. Okey, negara Malaysia kadang-kadang akan suruh kamu menampung. Okey, dan suruh kamu ni, okey, jangan beli barang. Okey, kalau boleh beli second. Dulu tu Malaysia betul-betul ada menjalankan kempen tu. Macam mana nak mengurangkan kadar inflasi. Okey, di mana dia suruh rakyat Malaysia menampung, okey, pandai-pandai memilih barang. Kalau boleh, gunakan barang yang masih boleh digunakan. Okey, itu macam 92 atau 93. Kalau saya tidak silap. Tiba-tiba 90,
dia juga menjalani kempen itu tak beberapa tahun. Tapi sekarang sudah berkurang. Kerana apa? Skor sara hidup, okey, sedar tahu akan meninggal. Okey, kerana tahu kenapa. Kalau kamu tengok, okey, itu bekalan-bekalan beras, okey, negara Vietnam dan Thailand tak nak ekspor kerana wabak COVID-19. Takut tak cukup. Okey, tapi Malaysia memang cukup. Okey, so kita masih boleh makan. Okey, tapi kerana itu perubahan cuaca kan, mungkin pada satu hari nanti, okey, kamu betul-betul tidak cukup untuk beli beras. Tapi teknologi sangat maju kan. Mungkin kamu boleh sendiri buat itu penanaman nasi, okey, di mana lagi tahan azab punya. Okey, itu saya hantar itu Farid pergi belajar di UPM, okey, tentang teknologi agriculture, okey. Faham tak? Halo, boleh bagi respons? Faham? Atau tidak okey? Faham? Semua faham kan? Kalau semua faham, kita masuklah. Okey. Okey, ini dasar kewangan. Okey. Dasar kewangan, kalau kamu naik itu SDPM, kamu akan nampak ini lagi. Okey. Biasanya dasar kewangan kamu boleh nampak sekarang lah. Okey. Dia biasanya dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia. Okey. Dasar kewangan dalam bahasa ekonomi, dia punya definisi itu, okey, dia bermaksud cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga. Okey, kadar bunga tu bukan bunga rose, okey. Kadar bunga adalah kadar faedah. Okey, bukan itu nilai mata wang bunga, okey. Dia adalah kadar faedah, okey. Biasanya dia adalah ditentukan oleh Bank Negara Malaysia, okey. Ini biasanya supaya ekonomi Malaysia akan sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Okey, walaupun ekonomi ada sedikit meleset, yang paling penting ekonomi adalah stabil. Kalau tidak stabil, kita punya FDI akan cabut lari. Okey, dan biasanya kalau kamu pergi Bank Negara Malaysia, mereka akan tentukan dasar kewangan. Okey, biasanya dasar kewangan dia adalah menerusi kawalan bekalan wang. Dan ini kadar bunga. Okey, jangan lupa. Dan biasanya, okey, dasar kewangan adalah salah satu, okey, digunakan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, dan dasar kewangan sangat penting. Kerana dia berbeza daripada dasar fiskal. Okey, kerana dia adalah bergantung pada ekonomi. Masalah ekonomi yang ini diatasi. Macam masalah wabak COVID-19. Okey, confirm tiada orang akan ada kerja. Kalau kamu adalah guna itu GrabFood dan Foodpanda, Deliveroo, itu semua salahkan. Itu semua ada permintaan yang tinggi. Okey, dan macam itu e-commerce. Okey, Shopee, Lazada. Okey. Okey, biasanya Bank Negara Malaysia dia ada dua dasar. Okey, dua dasar tu biasanya dia adalah dasar kewangan mengembang dan dasar kewangan mengerucut. Okey, sini okey tak? Okey, kalau tidak faham, letak dalam itu chat room. Okey.